okey, dah ada keluar nama. Okey, and then saya cari Maria. Okey, okey, dah ada. And then saya klik 3 button ni. Pin to screen. Remove from meeting. Host control. View all host setting. No. Sekejap. Almost done ini. Almost done. Ini you can host control, add people, invite. Kan. Sekejap. Ya, sekejap. Ini dah start record, Prof. Dah record? Okey. Sorry. Aduh, hai. Tak apalah kita setakat apa yang ada. So kita pun dah lewat ni. Nampak slide saya nampak Semua orang dah masuk ada siapa-siapa lagi saya belum admit, saya rasa semua orang dah ada, 36 orang. Okay. So in the last slide, we stop at this slide. Okay. And then I just mentioned about how marine fauna slide yang seterusnya. Yeah, I know. We divide many groups based on various type, how they live, how they stay or movement. Their movement, they can move or they cannot move, or we can also divide the marine animals according to feeding methods. Their feeding methods. Okay. In grouping of the way they getting their food, we can divide into several groups, such as hunters or predators. We can call it predators. Predators mean they have to move. They have to move to catch the prey. Okay. So mestilah ada gigi, ada some alat untuk tangkap dia punya prey, okay, mangsa dia. So must be not just mobile, usually quite strong dan laju, very fast. Movement dia very fast. So sometimes, yeah, they are immobile as well. Tetapi selalu, contoh-contoh yang groups that according these feeding methods for hunters or predators ni, such as squid. Squid makan apa? Ikan. Dapat mangsa dia ikan, whatever. Some snail just slow moving, but they can jadi predator kepada apa? Mostly corals. Okay. Dia makan immobile animals. Okay. Still we call it hunters or predators, or such as crabs. Or even fish yang lebih besar. Apa benda ni? Yang ni dia boleh makan macam-macam. Okay, and then also grazer or browser, or we can call it herbivores. Ini makan dia ada mobile, juga bergerak, dan dia makan on grazers
makan target adalah apa dia? Plant. Okay, herbivores lah. Makan herbivores ataupun browsers. Sometimes they use browsers. Dulu-dulu kita biasa guna predator, grazer, ataupun carnivore or herbivore, macam-macam. So the target food dia, okay, yang ini fast moving, yang ini slow, fast moving juga, but dia target kalau grazers tu adalah makan plant. Ini apa ni? Ini dalam laut ni. Dugong. Dugong. Dogong, Prof. Yeah, they call it lembu laut because their habit, cara dia makan exactly macam lembu. Dia duduk sini, dia pun ada kaki apa semua macam lembu. Dia rupa dia memang macam lembu, cuma depan dia ni macam ada macam belalai, macam not gajah tak, like nak kata macam babi tak lah, macam babi sangat tapi macam tu lah depan ni, okay, makan. Susah nak dapat gambar macam ni. Sangat rare sebab dugong biasanya they can sense ada divers datang ke apa. Memang sangat sukar untuk dapat gambar dugong. Okay, kecuali dia dah mati lah, terapung je. Saya pernah jumpa kat Sabah, terapung kat atas, mati dia. Okay, saya tak nak detail sangat. This group is much more complicated. We call it suspension feeders and deposit feeders. So dia bukan kalau yang tadi tu makan benda yang masih hidup, grazers or browsers or hunters or carnivores, whatever, dia makan benda-benda hidup. Okay? Tetapi yang ni makanan dia whatever, apa saja yang suspended or apa yang deposited. Deposited maksud dia kenapan ataupun yang dah settle down. Particles ke, benda hidup ke tak hidup ke, plankton dah mati ke whatever, dia akan jatuh ke dasar. So kawan ni makan je seluk-seluk sekali dengan anything yang settle down, dah mati ke apa ke, dia akan ingest the sediment. Dia akan ingest sediment masuk dalam mulut dia. This is the deposit, what we call it deposit. So dia makan, contohnya ketam. Dia akan pak gigit seolah-olah ketam macam ni kan makan. Pernah tengok ketam makan? Macam ni. Dia ada ni claw dia yang akan masukkan dalam maxilla dengan mandible dia, ada bahagian part ini. Itu ketam. Ataupun mungkin ini. Apa ni? Si cucumber. Dia just sedut, dia makan sediment. Sedut, dia masukkan sediment dalam badan dia. And then dia tapis kat dalam, dia buang najis tu. Tapis, buang. So dia akan ambil semua makanan ni, tak kira lah sediment tu ada apa, tapi yang organik nanti akan diserap masuk dalam badan. Yang the rest dibuang. Okay, begitu juga worms. Banyak worms yang duduk dalam sediment. So keep moving on the sediment. Ataupun dia makan di atas permukaan. Janji target makanan dia adalah yang sudah settle down. Compare dengan suspension feeders. Suspension feeders mean makanan tu belum sampai ke dasar. Masih lagi terapung. Tapi sudah di-grab, ditangkap. Sediment, katalah ada plankton ke ataupun sama ada hidup ke mati ke. Let's say dia ada gills ataupun branchia, whatever, dia ada alat macam ni macam ni. So arus bawa makanan terperangkap
dengan tentacles whatever So benda tu dia akan bawa masuk ke dalam mulut. Okey? Ataupun jenis kupang ataupun bivalve ni. Dia ada siphon, dia duduk dalam sedimen tapi ada corong keluar, ada siphon kita panggil, corong keluar masuk corong keluar di permukaan ni. So dia akan sedut air. Dia akan ada dua sini, ada corong untuk masuk dan corong untuk keluar. Corong untuk masuk maknanya dia sedut apa saja yang terapung. Dia tak makan sedimen. Dia sedut air. Dalam air tu ada partikel-partikel bahan organik dan sebagainya, dia ambil benda tu. Hidup ke, plankton ke, hidup ke ataupun benda-benda berorganik yang dah mati ke, whatever, janji dia bahan organik. Okey, dia akan sedut masuk dalam corong dia. Ataupun nanti dalam sponge, dia buat macam sistem sedutan juga masuk dalam. So suspension feeders ni, target dia adalah bahan makanan dia tu terapung, belum sampai ke dasar. Kalau sampai ke dasar dimakan, itu adalah dimakan oleh deposit feeders. Okay, so sama ada dia makan apa yang terapung, we call it suspension feeders. Ataupun apa yang dimakan dalam sedimen, bercampur dengan pasir whatever, dimakan disedut, itu we call it deposit feeders. Right? So among the invertebrates, marine invertebrates, this method is quite common. These two methods is quite common among the marine invertebrates. Okay? So when I say this group is all the species ataupun this group considered as suspension feeders, then you can imagine what types of food they are gaining. Right? And selain daripada itu, we have parasitic feeders. Dia jenis parasite. Yes, dekat marine banyak sangat parasite. Contoh, pernah siang ikan, dekat insang ikan tu, kita boleh nampak, boleh dapat macam kutu air dekat insang. Yes, that is a parasite dekat fish. Common. Dalam bivalve, dalam kupang, juga kalau kita compare kupang, sometimes ada ketam dekat dalam kupang. Okay, it's quite common. Parasite ataupun symbiotic. You know what is the difference between parasitic ataupun parasite? Dia hanya untungkan diri dia, and then symbiotic, they get and then they give back. That's a symbiotic. Symbiotic ni akan banyak kita terangkan, especially dalam Cnidaria. Okay, symbiotics. Okay. So feeding methods tu actually not just it's not tools for taxonomy or preferred methods for taxonomic classification. Okay, kalau kita nak namakan spesies apa semua tu, biasanya bukanlah kita gunakan group pengkaedah grouping by feeding methods, benda tu nanti kita akan terangkan lagi macam mana yang lebih penting. Yang malam ni sebenarnya saya nak bagi lecture iaitu mengenai biological classification. I know that you have learned something, up to certain level. What is the biological classification? How animals being classified, especially marine animals being classified into classification, taxonomy. So classification in biology is a process
not just you simply classify, but involve many activities untuk classify sesuatu group. Kita ada banyak proses untuk dia. So it's a process of identification. Untuk classification ni, mula-mula kita kena identify dia, apa dia ni, apa ciri-ciri dia, what kind of characteristic they have, and so on. And then after we describing their morphology or whatsoever, we name it and group this organism into a formal system. Dan this system must be followed or standardized at the international level. Tak boleh kita pandai-pandai saja bagi nama spesies whatever. We have to follow the guides and must have ada authority tertentu, badan-badan tertentu yang endorse our findings tu. Sama ada new species or whatever. Okay, so proses dia, kita kena buat description to identify benda ni apa, and then kita dah tahu lah sifat dia, kaki dia ada 4, jari dia berapa, bla bla bla, kita dah dapat morphology or whatever, kita bagi nama, and then group ni mestilah ada formal base system. Okay, and then grouping ni must based on similarity such as macam saya kata tadi, morfologi luaran, sifat-sifat luar dia, tonjol kat sana, kaki ada sini, panjang berapa, ada tanduk ke, mulut dia kat sini, skin dia berapa, itu external morphology, anatomi luaran dia. Okey, itu sifat luaran ni. Itu hanya baru satu. Lepas tu kita kena explain juga sedikit sebanyak mengenai macam mana cara dia makan, physiological function dalam badan dia sedikit sebanyak. Lepas tu ada ciri-ciri genetik dia lagi, dan evolutionary history dia, whatever nanti kita sentuh. So it's a complicated process untuk kita nak tentukan dia adalah spesies baru or bukan senang tetapi sebenarnya nak bagi spesies baru tu bagi marine animal is not that susah sesusah new species yang katalah mammals, jumpa satu spesies baru, satu dunia akan masuk masuk dalam papers and so on. Sebab mammals almost tak mungkin boleh jumpa new species dah. Almost habis. Tetapi untuk marine invertebrates, no. Sometimes satu research orang boleh dapat 3-4 new species senang-senang. Sebab banyak sangat orang tak pernah jumpa pun. Sangat lebih mudah. Okay? Bukan setakat new genus, new species, new genus, a group lebih besar. A new phylum pun orang boleh jumpa dekat marine invertebrates. Bayangkan. Okay? Nanti saya cerita, kita ada phylums yang about less than 20 years ago. Orang jumpa new phylum. Macam Chordata porifera tu, dia the same level. Macam tu, a new. Sebab tak boleh match. Nak masuk phylum ni tak boleh. Nak masuk phylum ni tak ada sifat-sifat dia. New. Strange. Begitu sekali sampai they have to create another phylum. That's a marine diversity. And then we have a terms, call it taxonomy, systematic and phylogeny. Okay, dalam classification ini. Taxonomy adalah naming of the process. Macam mana kita dah dapat group, kita nak bagi nama group tu. Dan bagi nama mestilah ikut rules
yang telah ditetapkan oleh ICZN ini. Ini adalah worldwide punya commission. Okay, Suruhanjaya khas untuk zoological pengkelasan haiwan. And then systematic. Apa itu systematic? Classification kita tadi, kita mestilah kelaskan organism masuk dalam taxon mana. Tadi kita dah buat ni nama dia, level of classification tadi, taxonomy. So apa itu taxonomy, apa itu systematic. Satu lagi yang lebih modern adalah phylogeny. Sekarang bukan setakat nak tahu ini grouping, tetapi saintis juga interested with mana asal usul dia. This group close to this group, and then ancestor dia adalah ini. So in term phylogeny digunakan, iaitu nak tengok evolutionary relationship among the taxa. Okay, among the grouping yang kita dapat tu, this group very close dengan this group, ancestor mungkin they share the same ancestor and so on, right? The purpose of classification system, apa sebab kita buat classification is as a very important activities dalam nak menentukan the real grouping of that specimen yang kita jumpa, which is tujuan kita buat classification tentulah we want to group kind of similarities. Yang group ini what they share in common. What they share in common, put it in the one group. Okay, there's to grouping the similarities. Okay, and then also we want to know these similarities ada tak dari segi phylogeny relation, iaitu ancestor dia dan sebagainya lah. Nanti susah jugalah nak explain ini. Okay. And then saya tunjuk agak cepat kan. You boleh baca kemudian some notes whatever ini. So there are several distinctive features untuk basis asas bagi untuk kelaskan all the animals into which group, the right group. So macam saya kata tadi, proses kita nak tengok tu tentulah kita nak tengok what is the similarity of that group, and then kita letakkan dia dalam satu group. Okay, for example, dia ada 2-3 sifat yang sama. Okay, ada 5 spesies duduk dekat situ. Ini ada 3 spesies, ada satu sifat. 2 spesies this group ada genus dia. Okay, genus ini dan genus ini belong to family. You dah belajar ada level tu kan. So kita akan lihat homologies or similarities, which is in terms of anatomical structures, body architect, bla 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 bla, macam-macam ciri-ciri ataupun karakteristik ni untuk kita tentukan what is the similarities among them ataupun uniqueness of the species, even sampai embryological and so on. Tapi yang paling mudah, the first one ni lah, anatomical structures. Tapi ini conventional. Dulu-dulu memang orang tak buat benda-benda lain ni. Saintis-saintis ratusan tahun dulu, tangan ada sekian-sekian, okay, this group. Janji ada kaki 2, okay, belong this group. Okay,
Okey, yang kaki dua, ada pula perbezaan-perbezaan, yes. Dia ada kaki dua tapi mata dia sengit sebelah, whatever lah. So, another group, subgroup and so on. Okay. Itulah yang kita nak mention tentang classification ini. So, ini adalah agak konvensional tetapi sekarang lagilah canggih-canggih guna DNA. Tak boleh salah lagi dah. Sebab dulu menggunakan anatomical structure, struktur luar, morfologi luar. Based on that, dah bagi nama spesies. Based on that, dah nama genus and so on. Tetapi banyak argument, banyak saintis datang balik and check classification ni salah. Classification ni salah. Revise, salah. Sepatutnya spesies ni duduk dalam grup ni. Spesies ni belong to this family. Oh, family ni salah. Dulu dah salah. Potong. So, classification ini bukanlah fix. Bukanlah tetap. Dia bergantung pada kerajinan ahli taksonomis. Nama dia ahli taksonomis. Dekat macam Dr. Azman. Dia selalu describe the new species of crustacean. Okay, so dia adalah taksonomis, ahli taksonomis. Sekarang guna DNA, dapat data DNA bukan setakat tu saja, guna komputer lagi. Ini ada similarity dengan grup ni, ini orang dulu buat salah dan sebagainya. Itu proses yang lebih moden lah. Saya just nak cerita asas saja, saya tak tahu you all dapat maksud saya tidak. Ini adalah phylogenetik. Phylogen ni lebih kepada macam saya kata tadi lah, nak tengok kepada asal usul dia. Okey. Grup ini apa ni? Porifera. Oh, dia tak ada cabang. Dia adalah sendiri. Contoh dia dekat sini. Boleh panjang besarkan ni. Satu grup ni divide into two. Ada sifat sini, masuk grup ni. Dia tak ada sifat tu, masuk grup ni. Okey, grup yang cabang sini, ada sifat ini, masuk sini. Tak ada sifat tu, pergi next. Dichotomy. Sistem bercabang dua. Ada, tak ada. Okey, masuk cabang yang ada tadi. Yang di next. Ada sifat ni tak? Tak ada. Okey, pergi cabang ni, pergi cabang tu. Okey, begitulah seterusnya cabang-cabang-cabang ni untuk menentukan asal usul historically evolutionary. Ini dipanggil phylogeny ini dipanggil cladistik. Kaedah cladistik ini dah masuk dalam computerized dan sebagainya untuk buat grouping ni. Nak tengok yang mana? Let's say kita tengok. Ini echinodermata. So ini apa ni? Hemichordata, chordata. So echinodermata dengan chordata ni banyaklah katak, mammals, ular, manusia nak kata sini ke. Dia quite close dengan echinodermata ni. So dia ada share certain features lah. Okay. Grup lain. Ni semua haiwan invertebrates. Cacing sana, cacing sini. Okay. This just nak ceritakan pasal macam mana proses classification become lebih kompleks and lebih modern dan lebih confidence dari segi tak ada lagi dah orang dulu salah identify. Nama dia pun dah ditukar. Salah. Sekarang ni nak cuba perbaiki semua sekali. Itulah menggunakan kaedah-kaedah yang lebih moden untuk memastikan any kesalahan yang previous scientist buat and so on. Okay, ini quite common. How we classify, grouping and naming. Kumpulkan similarities dan bagi nama dia. Okay. Mengikut kaedah linear,
classification ini dah lama 1700 ni, diintroduce by Carolinus Linnaeus ni, saintis ni, taxonomist ni. Organism classified according to similarities. Other organism. Okay. So ini you dah belajar di sekolah, saya rasa di sekolah di mana sistem penamaan bagi satu-satu grup, especially kalau kita jumpa satu spesies, nama spesies mestilah ada kaedah untuk bagi nama spesies itu. Okey, yang pertama you belajar binomial nomenclature. Means satu nama spesies, nama spesies mestilah ada dua nama. Spesies mesti ada dua nama. Binomial ada dua nama. Tak boleh nama kucing. Tak boleh. Dia mesti nama, at least ada SP di belakang. Ada dua words. Mesti ada dua words untuk nama sesuatu, nama spesies. Okay. Kita pergi the next ni, lebih penting. Macam mana ini? Kamu kena tahu, soalan saya selalu tanya benda ni. Walaupun quite common, selalu banyak pelajar buat masalah. Sampai dia grad pun buat masalah. It's a very basic. Okay. Dia ada rules untuk bagi nama. Nama spesies ke, nama jenis ke, especially nama jenis. Yang pertama, genus at least mestilah kita italic. Kalau tak italic, kita underline. You dah belajar tu, spesies. Dan tadi saya kata ada spesies mesti ada dua nama, iaitu genus dan nama spesies. Dia ada dua nama. Mesti kena combine. Genus boleh lagi kita tak nama satu je. Tapi spesies kena letak nama genus tu. Okay? Nanti kita tunjukkan contoh. Dan mestilah nama genus tu capitalize. Susah kalau saya nak explain ni. Dia mestilah capitalize. Yang satu nama lagi, nama yang kedua jangan capitalize. Tak boleh capitalize. Satu capitalize, satu lagi tidak boleh capitalize. Okay? Dan teks tu mestilah differentiate from other text. Kalau teks tu dah italic, macam mana kita nak italic jadi serupa ya kan? Sebenarnya tujuan italic ataupun underline ni adalah untuk bezakan huruf dalam teks tu. Okay? Selalunya orang tak tulis italic kan? Orang tulis normal. So kita italic kan supaya differentiate from, ini bukan words biasa. Ini adalah taxonomic name. Okay? Mungkin kamu belum jelas, saya explain tak jelas. Kita tengok nama ni. Saya bagi contoh lah senang. Bagi contoh. You dah biasa dengan nama spesies. Saya percaya you dah belajar di sekolah whatever. Ini ni you dah belajar level-level ini. Contoh, ini bagi satu jenis coral. Kingdom dia tentulah Animalia. Saya tak letak kingdom sini. Phylum. Lepas tu ada kelas, ada subkelas, ada order, ada family, ada genus, ada species. Sampai dekat spesies ni, dia jadi macam ni. Acropora cervicornis. Apa beza dia? Satu, dia italic. Kalau tak nak italic, you kena underline. Tetapi tak boleh underline dua-dua sekaligus. You kenalah underline satu sini dan underline sini satu. Split underline. Nanti saya bagi soalan. Almost guarantee keluar. Bukanlah almost guarantee, ada time start keluar juga. Ada pelajar tanya saya, ada tak past years punya soalan? No. Ada
memanglah ada exam sebelum, tapi you tak boleh dapat dekat library apa semua kan. Soalan bergantung pada pensyarah, semua macam tu. Okey. So Acropora italic ataupun tak italic kita underline. Tengok ni. Acropora ni nama jenis. Nama spesies, sometimes they call it cervicornis as a nama spesies. No. Kalau saya tanya apa nama spesies, bukan cervicornis ni nama spesies. Nama spesiesnya tetap dua. Acropora cervicornis. Kita tak boleh panggil nama spesies dia adalah cervicornis. No. Nama spesies dia mestilah binomial. Dua. Acropora cervicornis. Itu nama spesies. Wajib. Tak boleh satu. Dia mesti dua. Okay. Dan the first one, iaitu nama sebenarnya ini, the first adalah nama jenis actually. A ini, the first one mesti capital. Wajib capital. Manakala cervicornis ni tidak boleh capital. Okay. A ni mesti capital, C ni tidak capital. Alright. Syarat. Sometimes kita tak ada cervicornis ni. Kita letak SP. SP. Tahu SP? Pernah tengok nama spesies? Acropora SP. Maksud dia belum tahu nama spesies sebenar. Dia tahu jenis. Dia dah tahu dah ada suatu spesies tetapi tak confirm spesies apa. So, dia letak Acropora SP. So, how about SP? Perlu italic? No. SP tidak boleh di italic ataupun ada underline. Tak boleh. Tetapi SP kena ada dot. SP titik. S huruf kecil, P pun huruf kecil, SP dua-dua bukan italic. Okay? SP dot. Tak boleh italic, tak boleh underline. Mesti ada dot. Tak ada dot, salah. SP titik. Ada dot. Tak ada dot, you tak dapat markah. Salah method ni. Okay? Itu adalah kaedah. Ada sometimes they call it SPP. Acropora SPP. Itu bermaksud beberapa spesies. Tapi tak boleh identify. Tapi dia tahu berbeza ni. Ada at least tiga spesies Acropora. Dia tak tahu nama cervicornis ke, muricata ke. Tak tahu. So, dia letak Acropora SPP sometimes. Tapi rare lah. Okay. Selalunya yang ada adalah Acropora SP. Ingat tu, Acropora A huruf besar, S tu tidak huruf besar dan tak boleh di italic. Ingat Alright. Manakala genus, ini genus. Okay. Genus pun, kalau single genus, kita dalam ayat kita cakap Acropora terdiri daripada bla bla. According to ni Acropora belongs words dalam bentuk ayat. Juga actually Acropora kena italic. Kalau nama jenis saja. So, kalau stand alone, yes, genus boleh stand alone. But not for species. Must have dua nama dan kena ada italic. Okay. Untuk spesies ini dia. Coral yang bercabang. Satu spesies coral yang bercabang-cabang macam ni. Kalau kita tengok daripada atas, dia adalah sejenis haiwan. Phylum dia adalah phylum Nidaria. Kelas dia adalah Anthozoa. Maksud dia ada polip. Ada polip. Seko-seko adalah dalam bentuk polip. Subkelas Zooanthera. Dia ada polip dengan salah ni. 6. Salah. Macam mana boleh 8? Sorry, sepatutnya 6. 6 septa.
Sclerectinia iaitu sejenis subgroup. Ni grup yang lebih besar. Banyak lagi cabang-cabang bawah dia. So mungkin ada beberapa kelas dalam ni. Mungkin ada beberapa subkelas. Mungkin ada beberapa order. Untuk order ini, dia adalah jenis stony corals, iaitu Sclerectinia. Dalam Sclerectinia ada macam-macam families. Semuanya hak corals. Ada coral bercabang, ada coral berkeping-keping. So dia adalah coral jenis branching, which is nama family dia Acroporidae. So ada yang Favidae, Fungidae, macam-macam nama bawah Sclerectinia, ada macam berpuluh family corals. So bawah Acropora ni, jenis-jenis branching ini, ada Acropora jenis dia, iaitu mempunyai sifat polip yang axial polip. Ni tak payah, you tak payah detail ni. Dia ada at the tips dia ada satu polip. So semua yang jenis bercabang, yang jenis macam tu, ada jenis bercabang yang tak ada axial polip, bukan Acropora. So bawah dia ni ada Acropora untuk jenis ini. Dan Acropora ada macam jenis, ini gambar ini adalah Acropora cervicornis. Okey, itu adalah ini. Satu lagi saya nak mention yang selalu saya tanya dalam soalan, dalam exam, adalah ini, grouping ini. You dah belajar, you dah biasa, saya tanya you ada 7 level, saya yakin everybody among you can name it. 7 level of classification. Let's test. What is the level of classification? The first one I give you, kingdom. Bawah dia ada Idina? Phylum. Good. Bawah phylum. Maria? Kelas. Bawah phylum ada? Kelas. Kelas. Tak ingat dah tu. Oh, saya dah ingat tu. Okey, tak apa. So, ada kelas. Bawah kelas ada 7 level kan? Kingdom, phylum, kelas. Dah, ada 4 lagi. Lagi? Tadi saya tunjuk ni. Boleh je tengok. Saya boleh mesti nampak kan? Apa dia? Subclass. No. Jangan sebut sub lagi, tak mau. Yang main dia dulu. Kingdom, phylum, class, order. Lepas order ada family. Lepas family ada genus. Lepas genus, species. Untuk marine animals, marine, order animals, nama family, sebab kita sering guna nama family level, family, dia ada DAE di belakang ni. Nama family mesti ada D. DAE, D. Kalau ada D tu, maksud dia itu adalah family level. Untuk haiwan, ada pokok, ada CA, macam-macam lah untuk plant. Tapi untuk haiwan, family level dia ada spesifik. Dia letak DAE di belakang nama tu. Okey. Lepas tu lagi saya nak explain juga yang you tengok tadi ada sub. Sebab 7 level ni tak cukup. Sebab haiwan ada berjuta. Nak grouping ni 7 level tak cukup. Untuk buat grouping. Sometimes tak masuk grouping lah. Sub-subkan dia. Sub. Bukan sub kelas saja. Sub ada dekat phylum. Sub-phylum. Sub-class. Sub-order. Sub-family. Sub-genus. Jenis tak adalah sub biasanya. Okay. Sub-genus pun ada juga.
Sub tu maknanya bawah dia lah. Sometimes ada lagi super. Contohnya super family. Kat mana agak-agak ini duduk? Atas pada family ni. Tapi bawah pada order and sub-order. Katalah order, lepas tu ada sub-order. Lepas tu super family. Lepas tu ada family. Lepas tu ada sub-family. Sometimes gila lagi ada infra-family. Tak penting lah tu. You boleh agak-agak lah. Kadang-kadang saya bagi juga soalan ni. Suruh you susun. Berterabur sub dengan super kelas lah. Berterabur pelajar susun ni. Okey. Apa lagi? Yep. Maksudnya bawah kelas tu boleh ada subkelas ataupun tak ada subkelas lah? Yes. Can be. It depend on the grouping yang dah dibuat lah. Bukan kita pandai-pandai Untuk marine animals, kita ada sekarang website yang international website. They call it WORMS. WORMS. Stand for World Marine World Registered of Marine Species. Worms, bukan cacing. Maksud dia WORM. WO for World Registered Marine Species. Maknanya semua nama spesies yang betul, yang salah ke apa benda, ditulis itu. Dia tulis lagi. Nama ni sebenarnya pada tahun sekian-sekian diberi nama ni, telah dibetulkan. Sampai gitu sekali. Ada yang canggih, dia letak gambar lagi. Gambar gini. Pembetulan baru apa semua. You boleh pergi dekat WORMS, WORMS. Kalau you are interested lah. So you type nama spesies, dia ada bar, you type je nama spesies. Dia akan bagi. Dia ada rekod dia. Nama ni sebelum ni, nama ni gini. Dia ubah dan sebagainya. Alright. For somebody yang interested nak tahulah. Apa lagi saya nak beritahu? Ni this quite important. Apa benda ni kena tahu dan implanted dalam your mind forever. Okay? Nama-nama, nak bagi nama species and so on. Apa lagi sometimes saya bagi tulis nama semula, cara yang betul. So berterabur pelajar. Ada yang A huruf besar, C huruf besar lah, apalah macam-macam. Berterabur semua. Okay? Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada? Tak ada Dah pukul berapa dah? Wah, another 5 minutes. And then, grouping by animal phyla. Ni phylum yang akan kita belajar nanti ni. Banyak phylum marine animals. Ada yang grouping macam ni. Susah nak grouping ni. Porifera masuk group mana? Porifera the most primitive. Nanti next week kita akan masuk. Bukan next week. This week. Next lecture about the porifera. You learn a bit. Sebelum ni, I believe not as detailed I will explain. Because porifera ni saja need at least 2 hours to 2 hours lectures just for porifera. Porifera sponges So metazoa. Eumetazoa ni ada 2 grup. Ni Stenophora dan jenis Bilateral. So Bilateral ni ada lagi grup ini dan juga grup ini. Cara pemecahan grup-grup ni, dia bayangkan sini kingdom, ini phylum. Bayangkan kita nak letak ini sub ke infra ke, kan susah. Banyak sangat grouping yang kita boleh buat untuk share dia punya similarities and then to split their dissimilarities. So ini adalah contoh-contoh saja yang mana yang
Yang ni close to ini, yang ni close to ini. Contohnya Echinodermata seperti saya kata tadi, quite close dengan chordata. Haiwan bertulang belakang ni, backbone animals, quite close dengan Echinodermata. So kita can consider Echinodermata ni agak advance. Echinodermata ni quite advance lah. Tapi ada yang advance yang lain Arthropoda dengan nematoda quite close. Annelida, mollusca, bla 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 ni quite close in some group. Tapi tak adalah nama subphylum, subkingdom and so on. Ini dah phylum. Sometimes they use it. Walaupun bukan official ni. Officialnya tetap kingdom ataupun subkingdom apa semua. So nama-nama ni adalah bergantung kepada researcher tu, dia letak grouping within daripada kingdom up to phylum level. Dah ada grouping banyak lagi cabang-cabang. Okay. Itu adalah grouping, kaedah grouping. And then kita boleh juga by grouping ni kita tengok orang among the scientists sangat minat nak tengok ancestral link, evolutionary link. Okay. Ini evolve into ini evolve to ini. Saya kadang-kadang tak suka kaedah orang, tak sukakan dengan teori evolusi. Sebab teori evolusi kata manusia berasal daripada beruk. Daripada monyet. Kenapa monyet ada lagi? Which is very poor argument. Very poor argument. Sangat senang untuk dipatahkan. Jangan. You should not be among that kinds of bukan maksud itu teori evolusi. Yes. Teori evolusi ni memang susah untuk dijelaskan sebab dia melibatkan millions of years. Satu level. Saya pun ada argument saya, tetapi ada benda yang ada prinsip-prinsip yang kebenaran. Bukan macam sebenarnya yang teori evolusi asal tu agak outdated. Okey, agak outdated. Okey. Apa yang saya nak maksudkan sini adalah kaedah menggunakan cladistic, ini kaedah menggunakan similarity grouping. Ini grouping ini closely related dengan ini. Dan dari segi paleontologi. Pernah dengar paleontologi? Paleontologi ni orang geologi sebenarnya. Cari fosil-fosil ke belakang. Okay. Dan macam saya kata tadi, tolak argument kenapa haiwan tu ada lagi sedangkan dia sepatutnya dah pupus lah. No. Dia tetap hidup macam porifera, the most primitive. Dia tidak pupus. Dia hidup cara dia. Okay. Dan berkembang mengikut link dia. Okay. And then berkembang menjadi haiwan nidaria. Nidaria ni ada lebih maju. Dan ada cabang-cabang. Sampai sini. Dia akan bercabang ke sini. Nidaria, Echinodermata dan chordata. Same roots. Dia evolve. You pernah dengar orang teori mengatakan asal usul kehidupan bermula di dalam laut. Bermula di laut. Sebab most ancient animal specimen, bukan animals, organism adalah ditemui di laut. Okay. So because of basic requirement for life, mestilah ada air. They need waters. Okay. Needs waters. Perlukan media. Waters. Jadi apa benda ni? Sebab itulah kalau tak planet yang without waters tak ada kehidupan. They looking for waters. Barulah ada kehidupan. Okay.
And then once dia dah macam saya kata beruk tadi lah. Jangan guna argue tu. Argument itu sangat lekeh. Okey. Bukanlah broke You pernah dengar homo? Pernah dengar homo? Pernah, Prof. Homo apa yang you pernah dengar? Homo sapiens. Sapiens. Homo sapiens saja yang you tahu. Dia ada beberapa lagi homo lain. Pernah dengar Homo erectus? Pernah dengar Homo neanderthalis? Cuba cek. Saya bagi you malam ni. Homo neanderthalis. N-E-A-N D-E Neanderthal. T-H-A-L something like that. You type tu nanti dia akan bagi, Google akan bagi ni. You tengok dia, adakah dia rupa beruk? Beruk tu lagi bawah lagi sebenarnya. Dan kenapa kalau dia evolve, ada yang purpose, ada yang group yang ini dia evolve ikut link dia. Okay, evolution tu saya susah nak sini. This is not about the religious or whatever, bukan tetapi apa benda ni? Benda tu salah faham. Banyak salah faham. You belajar, saya rasa dalam buku teks SPM ataupun STP Matric, I don't know. You belajar mutation. Macam mana spesies separate. Disebabkan oleh berpisah tadi, and then successfully survive dengan environment dia, and then they still share the same DNA, share the same DNA, sebab akan still pegang sifat-sifat tu. Kemudian sebab proses kita, reproduction kita melibatkan cross, kan? Saya tak nak detail tentang proses reproduction and then mutation dalam DNA whatever. So kita jangan mudah saya tak perasan ada teks keluar apa yang saya cakap. Whatever. Where am I? So you bolehlah, macam saya kata tadi, bukan mudah percaya, saya ada teori yang lebih detail tetapi nanti tahun 3 nanti you belajar, you akan jumpa lagi dengan siapa teori evolusi, nama apa? Darwin. Charles Darwin. Ya, saya baru aja ajar kelas coral biology. Sebab Charles Darwin ni adalah marine biologist. Dia marine biologist sebenarnya. Dia study banyak haiwan marine. Dan dia bukan hanya situ saja teori, dia ada teori lain lagi. Kalau dalam coral, dia ada macam mana coral formation. Dia ada buat teori juga. Dia bukan teori satu je, dia banyak teori dia buat. Dia suka berteori. Okey, nanti kita belajar. Teori pembentukan atolls, terumbu karang atolls, iaitu subsidence and compensation theory by Charles Darwin. So sebenarnya bukan teori, sebab orang suka manusia asal daripada beruk tu jadi dia terkenal tu. Sebenarnya banyak lagi teori-teori lain yang tak dikenali ya. Ada banyak lagi teori lain. Okey, kita jumpa dah habis dah. Pukul berapa dah ni? Pukul 9:07 lah bang. Okey, kita stop sampai situ. Anything you want to raise, any question or any argument or anything?
Tak ada. Yang diagram yang Dia kita nampak. yang pada slide yang kita tengok ni dikira phylogeny lah. Aha. Sorry? Jadi yang slide yang kita tengok ni, yang evolutionary relationship ni, Ha. yang ni dia dikira apa phylogeny Phylogeny. lah. Apa Ya, phylogeny. statistik tu. Start daripada bawah. Cabang. So. Okay. Phylogeny. Good. Lagi? Phylogeny ni sekarang ni dia gunakan ke arah yang saya kata tadi, cladistic. Dia pecah dua. Ada sifat ni tak? Tak ada. Kalau tak ada, pergi sini. Ni ada sifat ni tak? Ada. Lepas tu, bukan setakat grouping tu, dia akan tengok roots dia. Oh, ini sebenarnya asal ada satu yang lebih ancestral, kemungkinan ancestor dia. Satu disebabkan dijumpai lebih lama, satu lagi sifat dia lebih primitif daripada sifat tu. Tapi dia ada share. Lepas tu, dari segi susunan DNA whatever, ada sifat tu yang share tapi yang atas tu lebih specialized contohnya. Okay? Okay, susah nak itu sebab sekarang ada DNA, you can confirm it. Ada apa lagi nak tanya ke whatever? Nurdinah, angguk-angguk, Nurirdina. Daripada awal dia show her face. Baguslah. Dengan Nofal lagi tadi siapa beberapa orang. Maria, tip okey? Share dengan kawan-kawan. Mana Maria, ada lagi ke? Saya. ada. Dah rekod Idina yang rekod. Alright, good. Thank you for recording. Saya harap kita jumpa lagi next. Besok tak ada kelas Kena buat kelas juga besok. Cuti. Besok tak ada kelas sebab saya ada program lah. Besok cuti kan? Ya, Prof. Besok cuti kita, saya pun kebetulan sometimes saya buat hari cuti pun saya langgar juga kadang-kadang. Tambah-tambah. Saya available aja. Malam ke apa ke, boleh je. Alright. Selamat malam. Kita jumpa lagi hari apa Hari Khamis. Kamis, Prof. Hari Khamis. Okay. Selamat malam. Bye-bye. Thank you. Selamat malam, Prof. Thank you, Prof. Terima kasih, Prof. Thank you, sir. Terima kasih, Prof.